Ni dua keadaan kehidupan orang dalam alam barzakh yang kita panggil alam kubur. Yang tuan-tuan semua akan pergi tempat tu. Ni duduk malau ni bila Pak Haji? Baru balik ya Ustaz. Dulu duduk kerja mana? Pak Johor Kuala Lumpur. Dah pencen dah Ustaz, balik duduk kampung lah. Beli tanah kat sini Ustaz. Beli tanah ni, beli tanah sini. Alhamdulillah. Lari duduk sini, duduk sini. Assalamualaikum Haji. Salam. Ini bukan orang Kedah ke? Saya orang Jitera. Ni duduk kerja Kuala Lumpur ni. Nanti balik duduk kampung lah Ustaz. Bila? Nantilah lepas pencen ni. Tanah dah belilah kat kampung. Tanah dah belilah. Dekat Malau ni belilah tanah. Tadi duduk kerja lagi kat Kuala Lumpur tu. Ni cerita je. Saya buat cerita tu. Tanya siapa pula. Saja buat cerita. Bila nak pindah duduk sana? Nanti lepas pencen. Berapa tahun lagi? 4 tahun lagi Ustaz. Dia tengah ada buat rumah kat sana. Tengah ada buat rumah lah. Besar ke? Buat besar-besar. Saya siap puas lah hati Ustaz. Orang lalang nak buat besar-besar. Bagi besar-besar. Bagi berapa bilik tu ada? 6 bilik. Anak tu ada 6 orang. Buat bilik seorang satu. Bilik ayak seorang satu. Rumah 2 tingkat. Ni ada tangga Bollywood. Tu. Tahu tangga Bollywood tu? Tu. Bila nak duduk tu? 4 tahun lagi. 4 tahun nanti umur 60. Lah ni baru umur 56. Gaut dah. Tu buat tangga tinggi-tinggi, teranik dah, nanti buat saja ya. Itu lah rumah kita buat 2 tingkat, atas tak pi dah bagi duduk bawah lah ni. Tapi tuan-tuan tengok dia punya perancangan tu yang ke depan tu. Perancangan dia tu. Padahal sajalah nak tanya. Ya apa Ustaz? Agak-agak dan dah nak pergi duduk rumah tu. Tak yang lagi 4 tahun tu agak-agak dan dah nak pergi. Lah ni dah dekat 60 dah. Agak-agak dan nak pergi. Ustaz awak tanya lagu tu. Betul tak? Tak lagi satu. Kalau dan duduklah. Kalau dan lah duduk. Agak-agak berapa lama boleh duduk rumah tu? Tu rumah yang kita buat tu. Agak-agak berapa lama boleh duduk? Boleh pergi lagi tak agak-agak 10 tahun? Boleh pergi tak lagi agak-agak 20 tahun? Agak-agak 20 tahun boleh pergi lagi tak? Tak tahu Ustaz. Tuan-tuan, cuba muhasabah balik macam mana saya duk sebut ni. Kita duk rancang yang nak buat rumah tu bukan dekat-dekat tau. Daripada kita mula kerja dulu ni, umur kita 20 tahun, 30 tahun, kita dah rancang dah tahun mana kita nak duduk, rumah mana kita nak, besar mana rumah kita, berapa banyak duit kita nak simpan, kita dah rancang dah. Padahal rumah yang nak kita duduk tu tak berapa lama pun kita boleh duduk. Kita tak duit yang begitu banyak belanja kat itu, kita simpan begitu banyak, kita plan, kita rancang, kita fikir macam-macam kita buat nak pi duduk di satu rumah yang tak berapa lama je kita boleh duduk. Tapi ada satu rumah lagi tuan-tuan, nama dia alam barzakh, rumah kubur kita tu. Yang tu nak duduk entah berapa ribu tahun, kita fikir dah. Rumah type apa nak ambil? Type A ke type B ke? Faham tak siapa? Berapa besar rumah kita nak buat, kita fikir. Faham ke tak faham sudut cerita ni? Oh yang senyap sampai. Ini fikir aku tu lah. Abang dapat surat ni. Surat apa ni? Oh, surat posting pindah ni, nak kena hantar pindah kerja. Kerja mana? Lah ni duk alus tak nak kena pindah pi Kuala Lumpur. Berapa lama posting ni? Tak paling kurang aku 10 tahun nak duduk kat sana ni. Tapi sebelum pi Kuala Lumpur tu nak kena pindah singgah sat untuk selesaikan masalah di Ipoh 2 minggu. Nak pindah pi Kuala Lumpur 10 tahun, nak singgah sat buat urusan kerja sikit 2 minggu dekat Ipoh. Agak-agak anak kita nak pindah sekolah, nak pindah pi Ipoh ke pindah pi Kuala Lumpur. Barang-barang yang duduk kalau rumah banyak-banyak ni, nak pindah pi Ipoh ke nak pindah pi Kuala Lumpur. Faham soalan? Tak faham ke? Tak faham? Tak faham. Kuala Lumpur nak duduk 10 tahun. Ipoh nak duduk 2 minggu. Rumah nak beli dekat Ipoh ke nak beli kat Kuala Lumpur? Kuala Lumpur lah.
Barang banyak-banyak nak pindah pergi Ipoh ke nak pindah pergi Kuala Lumpur? Pergi Kuala Lumpur lah. Yang nak fikir anak pindah sekolah, nak fikir apa semua-semua tu, dekat Ipoh ke Kuala Lumpur? Kuala Lumpur lah. Ipoh tu nak pergi duduk siap 2 minggu je bagi selesai masalah. Tuan-tuan, dunia kita lagu tu lah. Duduk kat dunia ni bukan apa lama pun. Paling panjang pun, kata Nabi, umur umatku baina sitin ila sab'in, 60 ke 70 tahun ya. 60 ke 70 tahun ya. Tu umur umatku. Salih Muhammad. Pergi ke akhirat, duduk di alam barzakh saja entah berapa ribu tahun kita tak tahu ni. Lepas dunia kiamat hancur tu, berapa ribu tahun lagi pula tu baru nak dibangkitkan. Dan selama tu kita duduk di alam, nama dia alam barzakh. Yang kalau nikmat, nikmatlah sampai bila-bila. Kalau azab, azablah sampai bila-bila. Tu dua pilihan yang kita ada. Tapi preparation kita ni, nampak yang 60 tahun ni ke, yang ribu-ribu tahun. Faham tak ni? Bangkit pagi-pagi, fikir apa? Spare apa? Sebab tu tuan-tuan, jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Syekh Allahumma salli Muhammad Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili dalam kitabnya Penawar Bagi Hati. Ni muhasabah kita dah. Ni cerita-cerita kita ni, bukan cerita orang ni. Cerita kita. Kalut kita ni lagu mana? Kalut kita ni untuk apa? Maklum umur apa dah ni? 70 dah, 60 dah. Berapa lama lagi boleh pergi ni? Pakcik umur apa ni? 60 dah. Berapa tahun lagi boleh pergi? Kalau kita lah ni umur 60 tahun, 60 tahun, kita dah melepasi 60 tahun dah lepas. Berapa tahun lagi boleh pergi ni? Kalau dulu daripada umur 10 tahun sampai umur kita 50 tahun, kita duk bergelumang dengan maksiat, tak semayang. Kita pun tahu kita punya lagu mana tu. Ni bukan cerita. Ni bukan cerita semayang sunat. Mayang fardu pun tak buat. Bukan cerita sallallahu alaihi wasallam Muhammad pakai stokin. Tudung pun tak pakai dulu ni muslimat. Ada di kalangan kita pernah buat dosa besar, berzina pun ada. Ada dosa, ada kita buat dulu dosa-dosa yang kalau orang tahu, cucu kita tahu ni, kita lah ni ketayak atas kepala ni. Kalau cucu kita tengok balik waktu kita umur 20 tahun dulu, malu kita ni. 30 tahun dulu malu kita. Kita tahu apa kita buat. Ni daripada umur 60 tahun, kita 4 tahun, 5 tahun ni baru duk belajar sembahyang sunat. Baru duk belajar baca Quran. Baru duk belajar ulang alik pergi masjid. Ni yang tempoh 5-6 tahun ni rasa-rasa boleh tak nak tampung yang 50 tahun tenggelam maksiat tu. Faham tak ni? Ni yang balance tu ada tak berapa lama ni, rasa-rasa boleh tampung tak nu yang tinggal macam-macam ni. Tu tengok anak-anak muda ni depa duk main. Untung depa. Kita dulu bukan lagu ni. Masjid tak main tuan-tuan. Tak kenal pun masjid tu lagu mana. Baru duk main ni belajar 4 sejadah lah ni dia dah tua-tua. Tapi tak mampu nak tampung tuan-tuan. Tak boleh nak tampung, nak kampui balik terang mana ni. Kalau saya ingat, kalau tuan-tuan bagi sepenuh masa sampai tak buat apa, duduk masjid je, tumpu pun rasa tak boleh nak tampung 50 tahun punya apa kita duduk tenggelam dulu ni. Faham tak faham? Tu pun ni dalam tempoh ni, tuan-tuan cuba muhasabah tengok. Berapa banyak peruntukan kita untuk nak bawa pi sana dengan yang kita duduk pulun nak tinggal kat sini. Dalam sehari ni 24 jam Berapa banyak duk yang nak simpan pi sana belah tu dengan yang nak tinggal belah ni. Bahagi tengok waktu. Tu tak kira sendiri. Bangkit tidur. Pukul berapa?
Ada yang bangkit tahajud, ada yang duduk terkejut je setiap hari. Kita lah kawan lain mayang subuh. Ada yang duduk mayang subuh. Ni ramai ni alhamdulillah. Mungkin subuh pun ramai lagu ni lah kot. Perli lah tu. Tak faham-faham ni. Nah, kalau kita malam ni duduk dalam 4 saf ni. Tadi saya tengok 4 saf. Nak masuk 5 saf tadi. Pasal apa subuh esok 1 saf ya? Mana pergi lagi 3 saf? Mana pergi lagi 4 saf? Mana pergi lagi? Mayang masjid lain lah. Betul saya tahu. Saya ni sangka betul lah tu. Tu tanya tu betul lah, jawapan tu betul lah tu. Saya tahu ni semua geng-geng mayang subuh kat masjid lah. Dan saya selamat. Lepas mayang subuh kelang kabut, zikir tak dan, baca Quran tak dan. Pasal apa duduk kalut? Kata Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, dia kata apa? Berapa ramai orang tertipu. Tertipu dia dengan dunia dia. Dia sibuk nak cari harta dia, dengan dia rasa dia perlu jaga, tinggalkan untuk anak-anak dia. Padahal memang harta tu akan jadi anak-anak dia. Harta tu akan jadi harta anak-anak dia. Dan dia tak ada apa bekal pun nak bawa pergi sana. Betul tak ni? Ni nak kena pulun cari ni, pulun cari. Pasal apa? Saya nak tinggal kat anak aku. Kita dulu kecil-kecil, mak ayah kita tinggal apa kat kita kan? Pak kita tinggal apa kita? Hang pandai cari sendiri lah. Nak beli motor, pergi cari sendiri lah. Kita menyangkui lah, pergi bendang lah, pergi kutip tu lah, buat ni pun dapat dah seketul motor kat kita. Anak apa? Pergi buat ni, pergi cari sendiri. Nak tinggal? Tak. Dia kata aku tinggal sebidang tanah kat hang. Apa dia? Tu, belakang masjid tu. Dia tinggal orang tu, dia kubur kita. Tapi kita semua buat sendiri. Kita lah ni, kita fikir aku nak kena tinggal rumah kat anak aku. Akhirnya kita pulun cari supaya dapat sebiji rumah. Dan akhirnya rumah tu nak jadi rumah anak kita. Yang akhirnya lepas kita mati, anak kita berebut rumah tu. Buat. Saya ada seorang, saya pergi Palestin, saya jumpa ada seorang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Umur dia dah 70 lebih. Datuk Seri. Kata Datuk, bila nak berhenti ni, bila nak pencen ni. Dia punya bisnes tuan-tuan bukan ratus ribu, bukan juta. Bilion. Bisnes dia bilion. Memang kaya gila-gila tuan. Memang kaya. Kita tak reti nak fikir dia punya kaya lagu mana. Kalau fikir kita tu, Allah, kalau duit sampai bilion ni rehat lah, relax lah. Di masjid, balik masjid, duit makan tak habis. Ni bukan makan dia tak habis, keturunan dia. Agaknya berapa keturunan tak habis. Datuk Seri bila nak pencen ni? Tak boleh nak pencen lah Ustaz. Pasal apa tak boleh pencen? Kalau pencen siapa nak urus bisnes saya? Anak-anak saya ni nampak macam kau ni perangai ni. Kan ni saya. Saya fikir ya Allah, bilalah. Dia rasa tak pernah cukup tak. Dia rasa macam kalau aku tinggal ni lagi. Kalau dia tutup bisnes tu, tutup, makan mana ada? Cukup berapa lebih tu. Tapi dia rasa tak cukup. Nabi SAW kata apa? Bila seorang yang himmah dia kepada dunia melebihi daripada akhirat dia. Tahu himmah dia punya apa? Keutamaan dia lebih pada dunia berbanding akhirat. Kita tersudut tengok dia yang 1 bilion. Kita pun serupa kan? Bangkit tiap-tiap pagi apa keutamaan kita. Betul-betul lah. Ni tak sudut tanya orang. Tak sudut tanya hati kita ni. Betul-betul bangkit tiap hari. Apa keutamaan kita? Betul-betul yang keutamaan akhirat ke? Kalau kita keutamaan kita akhirat, kita sedekah, kita tak heran lah. Kalau nak pergi masjid Allah orang azan, tak dan azan lagi kita sampai masjid, tu orang utama akhirat susu. Tapi kita nak pergi masjid pun kira. Nak baca Quran kira time. Nak sedekah kira berapa ringgit kita bagi. Sungguh kan? Berkira semua ni. Himmah kita yang mana ni? Dunia ke akhirat. Kata Nabi SAW, orang yang himmah dia, keutamaan dia dunia berbanding akhirat. Tahu tak Allah letak apa? Wa ja'alahu, Allah akan letakkan kepadanya kefakiran baina ainai, di antara 2 biji mata dia. Maksud dia nampak dia ni sentiasa miskin. Aku tak boleh ni. Aku kena cari lagi ni.
Aku nak ada lagi ni. Aku nak kena puluh ni. Aku nak kena buat ni. Kalau aku tak buat, siapa nak buat ni? Kalau ni siapa nak makan ni? Macam nak makan ni? Tuan, itulah kita nak buat lagu mana? Kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syekh Mutawalli Sya'rawi. Orang tanya kat dia, wahai Syekh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syekh cerita, saya ni orang dunia ke orang akhirat? Dia tanya kat Syekh. Syekh kata, Allahumma salli ala Muhammad, saya tak tahulah kamu ni orang dunia ke orang akhirat. Cumanya kamu buat perbandingan lagu ni. Allahumma salli ala Muhammad. Satu hari duduk seorang-seorang, tiba-tiba ada orang mai bagi 10,000. Kita lah tengah duduk basuh kereta, basuh motor, petang-petang tu. Tuan-tuan ada seorang mai, Assalamualaikum. Salam. Tuan Haji, siapa nama Tuan Haji? Oh, saya nama Haji Din. Betul dah, Haji Din eh? Ni Tuan Haji, ini duit 10,000 bagi kat Tuan Haji. Ha? Duit apa ni? Tak ada apa, ni duit orang bagi. Semalam saya berjumpa dengan Tuan lawyer Sulaiman Akhlaqan. Contohlah, itu contoh saya buat. Cerita ada tiba-tiba kita dapat 10,000 yang bukan usaha kita pun. Dapat je 10,000 ni. Bukan duit siapa. Memang orang memang bagi kita 10,000. Sonok tak tuan? Tuan rasa sonok tak? Faham ke tak apa ni? Hangguk pun tak mau, kuli pun tak mau, dia bersiapa? Apa tak makan lagi ke apa? Sonok dapat 10,000. Sonok. Siapa tak sonok? Dan tiba-tiba dapat 10,000. Saya pun nak. Dapat 10,000. Terima kasihlah. Bagi kat saya kan ni? Betul kan nama Haji Din kan? Betul. Memang betul lah. Memang duit 10,000 ni untuk Haji Din. Ya Allah, terima kasihlah. Masya-Allah, alhamdulillah. Tak payah kerja, tak payah buat apa, tak ada apa, tiba-tiba dapat 10,000. Seronok. Kita pun simpan. Taklah atas apa ni meja kat rumah kita tu. 10,000. Duduk sat, basuh kereta tak habis lagi, ada seorang mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ni orang susah. Saya duduk dalam keadaan sangat susah lah ni. Dan saya sangat-sangat memerlukan lah ni. Saya sangat-sangat memerlukan. Tolonglah, saya susah sangat-sangat ni. Kalau saya tak dapat duit ni, saya hidup saya akan musnah ke apa-apa benda lah. Dia sangat-sangat memerlukan dan kita kenal dia dan dia duduk dalam keadaan susah. Dia kata kita, nak minta duit sikit kat Tuan Haji boleh? Berapa? 10,000. Tuan-tuan, seronok tak nak ambil 10,000 tu bagi kat dia? Padahal 10 minit lepas bukan ada pun 10,000 tu. Betul tak ni? Kalau 10,000 tu kita dapat nilai kat kita tu 10,000. Tapi kita bagi 10,000 tu ke orang Allah ganda 700 kali ganda. 10,000 kali 700 lagi. Pahala infak, pahala sedekah. Tapi seronok tak nak bagi? Tak seronok. Pasal apa? Pasal kita masih orang. Tapi itulah kita. Ni. Yang akhirnya, kalau nak cari, kalau nak himpun, Haji, malam ni ada kuliah Haji. Tak ada. Bersurat. Haji, ada kuliah ni. Tak ada. Pasal kalut. Sampai rumah dah pukul apa? Mandi. Tak ada, letih. Boom, tidur. Tuan-tuan, akhirnya mati. Mati dalam keadaan apa? Mati dalam keadaan, ya mudah-mudahan dia ada harta. Tapi harta tak boleh tolong dia langsung ke akhirat. Sampai dia tak sempat nak buat apa-apa. Pasal duduk kalut nak cari harta. Akhirnya apa jadi? Harta tu jadi harta raib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ada seorang itu telefon saya. Gitu Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Ayah dia meninggal. Dia orang kaya. Duduk kat Bangi. Atas bukit rumah dia. Memang kaya sungguh. Sallallahu alaihi Muhammad. Tiap-tiap bulan dia bagi ke ayah dia bukan sikit-sikit, memang banyak. Tuan-tuan anak-anak dia bagi duit tak? Bulan. Bagi ya. Oh, tuah lah, insya-Allah.
Ada seorang makcik dia kata, Ustaz, dia tengok anak dia pakai, dia panggil saya pergi, anak dia pakai seluar ketat perempuan. Balik raya, dia pun dia tak harap anak dia tak harap anak dia masuk duduk dengan dia. Dia tengok masuk, ya Allah, ketat yang seluar pakai. Dia pun termalu sikit. Termalu, dia ingat anak tak masuk kot. Kata amboi, tak tegur ke? Bukan tak mau tegur Ustaz Kalau tegur, tak tegur. Dalam tak tegur tu balik pun setahun 2 kali yang raya je. Kalau tegur pakai tak balik terus lah. Kalau tak balik tak apa Ustaz, elong potong. Dia dapat 300 tak dapat. Kira tu sanggup tak tegur anak. Dia bagi banyak tuan, beribu-ribu bagi. Duit dalam akaun ayah dia tu 100,000. Ini ambil pengajaran kat tuan-tuan. Duit dalam akaun tu 100,000. Saya tak tahu duit tuan-tuan berapa. Tuan-tuan tahu sendiri. Tapi ingat, bila tuan-tuan mati, duit tu akan difaraid. Duit yang faraid tu, tuan-tuan akan tengok nanti sama ada dia jadi manfaat, kebaikan untuk anak kita dan untuk kita, ataupun dia jadi fitnah pada anak-anak kita dan untuk kita. Dua benda ni lah jadi. Satu, dia akan jadi apa? Jadi nikmat untuk anak-anak kita dan nikmat untuk kita. Satu lagi, dia jadi fitnah pada anak-anak kita dan fitnah untuk kita. Tuan-tuan pakai duk tengok sendiri berapa ramai orang bergolok pasal kes faraid. Berapa ramai ada anak beranak yang tak bercakap pasal berebut tanah sekeping. Berkelahi tak habis. Benda yang paling awal sekali yang Allah suruh perintah pada kita untuk selesaikan lepas daripada kematian seorang itu ialah faraid. Mati orang tua tu, tak payah tangguh, kena buat cepat-cepat. Nombor satu sekali, selesaikan daripada duit yang dia ada, selesaikan dia punya kos-kos pengkebumian dia. Selesai daripada duit dia, duit yang dia meninggal tu, duit kawan yang meninggal tu. Kata ada 10,000, kos berapa? 2,000 katalah. Ambil 2,000 tu, tolak pergi kat dia habis. Tolak itu lah. Nombor 2, selesai apa? Hutang. Pergi tak faraid lagi ni, hutang. Selesai waktu tu juga. Ada tak siapa-siapa yang hutang dengan ayah kami apa semua, mai jumpa kami. Sebab tu Nabi suruh bila nak tidur malam-malam tulis wasiat. Tulis wasiat ni apa? Bukan tulis wasiat ni harta ni saya sedekah ni. Tulis tu benda apa yang kita bersangkut dengan orang lain. Ada hutang siapa-siapa, tulis elok. Dekat Kuala Lumpur tu berjumpa saya seorang. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya hukum ni sikit. Saya apa? Yang ada seorang tu kawan saya, dia meninggal bawah ni. Dia hutang saya 100,000. Kawan dia hutang dia 100,000. Selesa Muhammad. Lepas tu dia kata apa? Waktu dia nak meninggal tu, saya pergi jumpa dengan anak-anak dia. Dia kata, ni saya nak beritahu ni, ayah kamu tu kawan kami. Dia hutang dengan kami 100,000 lebih. Berapa ratus ribu. Anak-anak dia kata apa? Minta maaf ya Datuk, minta maaf Datin. Waktu ayah tengah sakit hari tu, kami tanya ayah ada hutang siapa-siapa ada? Ayah kata dia tak ada hutang siapa-siapa. Tak ada hutang siapa-siapa. Lepas tu, Allahumma salli Muhammad. Lepas tu, kami tak boleh nak bayar lah. Mana boleh macam ni buat zalim kat kami? Okey, tak apalah. Ni Datin dengan Datuk tolong boleh bagi tak kami bukti. Kata dia buat pinjaman apa-apa. Mana ada bukti apa? Ni kawan-kawan bukti apa? Ni kawan-kawan ni. Kami duduk niaga sama-sama, kawan-kawan nak bukti apa? Datuk, kalau Datuk bagi bukti kami bagilah. Ni, kalau Datuk tak ada bukti apa, macam mana kami nak bagi? Saya kalau orang ni minta pula 1,000, kau ni minta pula 10,000, kau ni minta 1,000, habislah duit kami. Betul juga kan? Macam mana tu Ustaz? Apa hukum dia Ustaz? Hukum dia, Datuk lah yang salah. Siapa pula salah? Waktu pinjam itu, tulis tak? Tak. Allah suruh tulis untuk elak benda macam ni lah. Satu muka surat cerita pasal hutang dalam Quran surah Baqarah tu, Allah suruh uktub, tulis. Allah suruh tulis. Kita dia tak berkira kan? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak tulis hutang, tuan-tuan tak bayar hutang, tuan-tuan mati, anak-anak kita bukan tahu kata kita ada hutang. Dan kita mati dalam keadaan kita masih menanggung hutang. Betul tak ni? Macam duk kena je masing-masing. Kita tak berkira. Hutang tetap hutang lah.
Satu hari Nabi SAW nak pergi semayang satu jenazah. Lepas tu Nabi tanya, sebelum nak semayang jenazah ni kawan ni dia ada hutang apa-apa tak? Dia ada hutang. Ada. Berapa? 1 dinar. Dia ada hutang, saya tak semayanglah jenazah dia. Siapa-siapa tolong semayang jenazah dia, saya tak mau semayang jenazah dia. Nabi tak mau semayang jenazah orang yang ada hutang. Lepas tu sahabat kata, tak apa Rasulullah, saya tanggung hutang dia. Saya ambil hutang dia. Bila dia tu mengaku dia ambil hutang. Anak-anak tuan-tuan, bila ada orang meninggal, sekali orang dia akan pergi. Siapa-siapa ada apa hutang apa-apa dengan dia, tolong mai jumpa saya. Dia boleh jadi satu kaedah. Dia mengambil alih hutang bapak dia tu. Jadi hutang bapak dia tu ditanggung oleh si anak. Bagi bapak ni pi dalam keadaan dia tak ada hutang. Tuan-tuan faham tak? Tu. Tapi kita tak anggap macam tu. Kita anggap saya jadi wakil saja untuk selesaikan hutang. Jadi maksudnya hutang tu masih tak selesai. Sahabat ni dia kata tak apa, saya tanggung hutang tu. Bila dia tanggung je hutang tu, baru Nabi SAW solatkan jenazah dia. Orang yang ada hutang, Nabi pun tak mau solat jenazah dia, tuan-tuan. Jangan main-main. Lepas tu tiap-tiap hari Nabi duk tanya, anda bayar hutang lagi, bayar lagi. Dia tak bayar lagi. Hari berapa hari baru dia bayar? Dia kata, baru hari ni kubur dia sejuk. So kesan daripada hutang. Kita jenis hutang tak kira orang, tuan. Pergi makan orang terjanai apa semua sikit. Allah, duit tak buat pula. Ni hang buat duit. Ni RM5. Pinjam RM5. Pinjam RM5 tu ruyuk hilang tu. Dia ni RM5. Allah, RM5 pun berkira Bukan cerita RM5 pun berkira. Hang akad hutang. Betul tak ni? Pinjam RM10 Saya pergi balik rumah lupa. Mana RM10 aku tu? Tadi dua ada api mana tu? Tadi berlaku akad. Dia tu bagi hutang, dia ni minta hutang, kau ni bagi hutang. Sah dah akad tu? Dua-dua orang setuju kan? Cerita lupa, cerita lain. Tapi hutang tu berlaku. Wajib bayar. Kalau orang tu halal, tak apa. Tapi masalah dia nak halal apa, dia pun lupa. Faham tak faham tu? Semua macam tak mau nak cakap, macam semua duduk diam. Kita orang kampung lagu tu lah, tuan-tuan. Macam ni. Sikit, blok main. Pinjam. Rokok pun pinjam. Pinjam petang. Rokok pun pinjam sebatang. Pinjam ya balik lah. Benda lah ni. Pinjam kena ya balik. Jangan minta lah. Main RM5. Ni pinjam. Main dah lah. Payah, pinjam, payah. Kita, Allahumma salli Muhammad, kita lupa nak bayar hutang susah. Batu Nabi suruh tulis. Allah suruh tulis. Kecil-kecil minta. Kalau ada sahabat-sahabat halal buang, kita pun tak tahu kan. Ada kecil-kecil bagi halal buang. Susah lagi masalah dekat akhirat. Lepas tu benda-benda mula-mula sekali kena pesan kat anak-anak. Kena bagi tahu kat depan, ya hutang tak mana sangkut lagi apa semua sebab nak bagi. Sebab tak tahu bila ni, betul-betul tak tahu bila ni. Dia ni. Kita ni duk ingat, ni ada ni hutang ni aku hutang kat kedai tu, kau hutang kat apa ni Ustaz Muhammad supplier apa dia punya apa tu? Tempat beli pipe, beli besi apa tu? Hardware. Kedai hardware pun kita ada hutang lagi. Ni kedai runcit, ni kedai hutang. Hutang tu semua kena catat. Kod-kod tak ada tu anak kita tahu tak tahu tak mana nak pergi bayar. Dan tuan-tuan kena ingat ni. Anak kita tak wajib guna duit dia untuk bayar hutang kita. Dia kena guna duit kita untuk bayar hutang kita. Lah ni, duit tuan-tuan yang dua ada tu agak-agak kalau tuan-tuan tak ada, mampu tak nak cover hutang yang tuan-tuan tinggal. Sebab tu jangan duk berhutang kalau rasa tak mampu nak bayar hutang. Dia ada hutang dua jenis. Satu hutang berjadual. Satu lagi hutang yang jenis janji nak bayar. Hutang berjadual tu tak apa lagi. Tuan-tuan janji nak bayar 10 tahun. Beli rumah, tuan-tuan mati 5 tahun. Tu ada lah dia punya insurans ke apa. Yang tu tak dikira sebagai tuan-tuan sengaja tak bayar hutang. Masalah dia bila kita janji nak bayar hutang sebulan, tiba-tiba bulan tak bayar. Dah lepas waktu dia tak bayar buat senyap. Kita ni waktu nak pinjam hutang kami lagi.
Lepas-lepas dapat hutang tu tuan-tuan, nombor telefon kita pun dia tukar. Tak ada tukar tulis apa? Dia tukar tulis jangan angkat. Kita telefon dia, bunyi telefon. Ayah, telefon bunyi tu. Apa tengok asal siapa telefon? Ayah, dia tulis jangan angkat. Jangan angkat. Tak mau angkat. Aduh, subhanallah. Tu anak-anak, benda kedua yang dia kena buat selepas meninggalnya bapa dia ialah dia selesaikan hutang. Baki daripada tu baru boleh faraid. Baki pada tu faraid. Kalaulah takdir kata duit habis semua kena bayar hutang. Habis tak ada faraid. Tak ada, dikira sebagai tak ada harta untuk difaraidkan. Sebab keutamaan untuk bayar hutang. Tuan-tuan agak-agaklah dengan anak kita 2-3 kita yang duduk di rumah tu, dia boleh tak buat begitu? Yang duk ada, nombor satu, tuan-tuan, yang bab pengurusan ni kita tak kisahlah. Yang tu tak apalah, yang tu kita boleh tak tepilah. Yang apa, yang pengurusan pengkebumian tu. Buat dua ni, anak kita mampu tak nak tolong selesaikan hutang kita? Dan dia tahu tak kata dia kena selesaikan hutang pak dia dulu sebelum faraid ni? Yang anak kita yang duduk rumah tu, bayanglah 3-4 orang duduk dah tu. Duduk Kuala Lumpur lah, duduk Johor ke, duduk mana, duduk belajar mana ke, duduk kerja mana ke lah ni. Agak-agak dia tahu tak, kalau tuan-tuan takdir mati malam ni lah tuan-tuan, agak-agak dia tahu dah esok ni dia kena settle semua hutang-hutang pak dia yang pak dia duduk ada. Tak tahu tuan-tuan kena beritahu. Sebab tu Nabi suruh wasiat bagi tahu. Hutang apa. Dia balik-balik bagi tahu ni hutang. Balik sembang dengan anak dia ada seorang duduk kat ni pergi cakap. Yang dia main rumah Ustaz. Anak dia pemain. Siapa ayah? Ni ayah ni ada hutang sini hutang sikit-sikit. Ayah tunggu saat lah. Dia keluar kat rumah, dia telefon dia beradik dia lain. Nampak balik cepat sikit, nampak ayah kan buang tebiat dah. Nampak ayah macam tak lama dah ni. Kita pun tak tahu kita kena buat lagu tu. Subhanallah tuan-tuan. Jadi Allah bersaksi Muhammad, saya tak mau bincang pasal apa yang berlaku selepas. Saya nak bincang apa persediaan dan persiapan kita seandainya kita tak ada. Anak-anak kita mampu tak nak jadi macam orang yang boleh tolong kita lepas pada mati kita. Sebab tu Nabi SAW ajak dekat kita doa, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, lindungilah kami ni daripada azab neraka jahannam. Lindungilah kami daripada azab kubur. Lindungilah kami daripada fitnah semasa hidup kami dan selepas kematian kami. Kita duduk dalam kubur tu, anak-anak kita duduk berkelih kat atas. Hari tu kita duduk pulun cari sampai kita ni tak sempat nak pergi semayang sunat, tak sempat nak duduk lama waktu semayang Jumaat, tak boleh nak bangkit qiyamul lail sebab letih, tak dan nak pergi masjid sebab duduk pulun nak simpan kat depa. Lepas-lepas kita tak ada saja, mereka berkelih sampai kita tu tak ada apa kat akhirat. Dalam kubur nak harap apa? Dan tak mereka nak doa, Ya Allah, ampunlah dosa ayah kami, Ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah kubur ayah kami, Ya Allah, lapangkan kubur mak kami, Ya Allah. Dan kan mereka nak angkat tangan, nak doa, sedangkan mereka duduk berkelih ni, hang ni bagian hang ni, bagian aku ni, pasal apa hang buat aku tu, buat hang zalim sangat. Ataupun anak kita yang tak reti tu, berpuluh tahun dia biar faraid tak selesai. Ada tak kes lagu tu? Berlambak kes lagu tu. Sampai waris tu yang layak dapat faraid, dia pun mati lah. Tu nak pecah lagi, nak turun faraid bahagian dia pula tu. Pasal apa? Pasal ada anak orang yang tak amanah, tak uruskan faraid tu selepas mati pak dia. Pasal apa? Jahil. Lepas tu, benda ni nak kena fikir elok. Tuan-tuan panggillah anak-anak beranak tuan-tuan sembang elok. Pastikan mereka faham apa yang kena buat lepas tuan-tuan tak ada. Tuan-tuan kena maklum kat mereka supaya kita ni kalau nanti pi tu biar elok. Orang tuan-tuan kata pejam mata rapat pi. Tuan-tuan orang kita dulu sungguh tuan-tuan. Mereka tak ada hutang apa-apa. Tak ada hutang apa. Hutang apa? Main masjid motor Honda Cup tu lampu depan tak ada, lampu belakang pun tak ada. Rotek tu saya cerita dah tahun berapa bayar tahun 79 apa lah bayar yang punya 4 bulat tu besar tu. Tongkat pun tak ada. Mai dia tengok tu imam nak rokok tuan-tuan, dia takut tak dapat rakaat, dia main sandak kat tiang tu. Lepas aku tu yang motor dia. Allahu akbar, gurung lari. Asal aku dapat rakaat tu, motor lagi cerita lain. Ni tak kisah, motor dia lagu tu. Makan pun ala kadar. Kereta dan apa ni dak sembuh kanan sebiji.
Dulu kan. Fiat ke apa mau sebiji. Tu depa ada hutang bank tak ada, hutang kat orang tak ada. Oleh sebab mak bila kata, ni bapak kami dah meninggal ni, siapa-siapa yang ada hutang, dia ada hutang kat siapa-siapa mai, tolong mai tuntut. Tak ada siapa pun tuntut, memang tak ada siapa-siapa. Tak ada hutang dengan orang, tak ada masalah dengan orang. Pejam mata pi elok aja. Kita fikir. Namun sangkut dengan orang tu, sangkut dengan orang ni, sangkut dengan orang tu. Sangkut dengan ni. Jangan main-main tuan-tuan. Muhammad. So, mudah-mudahan jadi manfaat kepada kita dan mudah-mudahan nasihat itu jadi manfaat yang sebaik untuk saya dan manfaat kepada kita semua.